korang berkenan dengan KYT NFJ, ini antara perkara yang korang kena tahu sebelum korang beli KYT NFJ. Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Hari ni kita nak review ataupun cerita sedikit tentang KYT NFJ. Kita akan cerita apa kelebihan KYT NFJ dan dekat hujung video nanti aku akan cerita apa kekurangan yang ada dekat KYT NFJ ni. Okey, yang pertama sekali adalah kenapa rakyat Malaysia suka tengok design KYT. Okay, kalau sekarang ni kita tengok dekat jalan raya, banyak rider dah mula pakai helmet open face brand KYT ni. So antara sebabnya adalah dia punya harga. So dia punya harga dalam lingkungan, kalau untuk NFJ ni, dia punya harga dalam lingkungan 380 hingga 400 ataupun 420, dia bergantung kepada design. Kalau macam design Honda Tricolor ni, the limited edition, so harga dia adalah 420. Tapi kalau design-design yang macam biasa, yang lain, 380, 350 korang dah boleh dapat. Okay. Yang kedua adalah dari segi corak ataupun design yang ada dekat helmet-helmet KYT ni. Kebanyakan helmet KYT ni corak dia sangat cantik, dengan color-color yang terang. Ada helmet yang color putih, ada yang fluorescent, ada yang biru cair. So color-color tu daripada jauh nampak menarik. Okay. Yang ketiga adalah ada MotoGP rider yang dah pakai helmet KYT ni. So kita sebagai rakyat biasa ataupun rider biasa-biasa ni, tengok ada MotoGP rider dah pakai helmet KYT lah. So kita boleh try kot, tengok okey tak okey. So itu antara sebab yang aku rasa kenapa rakyat Malaysia ni mula berminat dengan KYT. So hari ni ada dengan aku adalah KYT NFJ Tricolor Honda. Dia ada 3 color, merah, putih dan juga hitam. Ni limited edition dengan Honda lah. Dekat belakang ni ada Honda punya logo. So kita akan cerita luar dan juga dalam. Kemudian kita akan cerita apa kelebihan dia, dan last sekali kita akan cerita apa kekurangan dia. Okey, yang pertama sekali adalah dari segi dia punya design dia sendiri. So design dia adalah sedikit agresif pada aku. Okay, kalau nak compare dengan helmet yang open face yang ada dekat pasaran sekarang ni. So sebab dia ada spoiler kat belakang ni. So kebanyakan helmet yang mungkin full face baru ada spoiler. Sekarang ni helmet yang open face dengan KYT ni pun dah ada spoiler. Okey, itu antara kelebihan ataupun kenapa nampak cantik. So dalam riding position macam ni, so orang kata boleh belah angin lah. Okey, yang kedua adalah kita nak cerita di bahagian luar dia. Okey, kita boleh terus straight cerita pasal dia punya ventilation. Okey, ventilation yang ada dekat helmet ni adalah daripada atas ni ada cool air intake. So besar, dengan dia punya cara angin nak masuk tu macam gini kan. Macam so angin tu akan banyaklah masuk. Okey, atas ada 2. Kemudian dekat tepi ada side ventilation. Okey, sebelah sini pun ada side ventilation. Kemudian dekat belakang ni, bawah spoiler ni ada satu exhaust ataupun rear ventilation lah. So dia punya prinsipal dia adalah udara yang sejuk masuk ikut sini. Okay, kat dalam ada satu channel dan dia akan keluar dekat salah satu lubang dekat bahagian sini, dan lubang tu akan keluarkan udara yang panas ke ventilation yang belakang. Tu dia punya secara prinsipal. Kita akan tengok sekejap lagi kat mana lubang tu dan kat mana channel tu. Okey, kemudian tu bahagian luar. Bahagian luar yang seterusnya adalah obviously visor. So visor untuk KYT NFJ ni sebenarnya pada aku sangat tebal. Okey, kalau korang boleh tengok, fokus sikit. Dia sangat tebal. So dari segi safety memang tak ada masalah. And then dia claim visor ni dia anti scratch, dengan untuk kalau macam kena batu-batu tu boleh sikit-sikit lah scratch. Tapi yang penting sekali adalah safety. Kemudian dekat seterusnya, dekat visor ni ada pin lock. Okey, pin lock. Tak banyak helmet open face yang ada pin lock. Aku rasa KYT ni antara yang terawal untuk adakan pin lock untuk open face. Okey, so fungsi pin lock tu untuk kita letak satu lagi layer untuk anti fog lah. So kalau kita ride di waktu macam hujan ke apa, so dia taklah berfogging sangat. Okey. Kemudian dari segi bukaan dia pula ada 1 step, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 step. Kemudian dekat dia punya bahagian tepi ni, dia punya bahagian stages dia ni, dia dah improve daripada sebelum ni design. Sebelum ni aku ada helmet KYT Venom. So banyak kali aku kena ketatkan balik skru dia.
sebab dia selalu longgar. Tapi untuk KYT NFJ ni, bahagian sini dia agak firm dan dia diikat dengan skru yang orang kata sangat berkualiti. Okey, kemudian dekat tepi ni ada dia punya stopper. So helmet visor korang tutup sampai bawah. So ini stopper dia lah. Okey, itu dari segi keseluruhan. And then kita sentuh sikit pasal double visor. So KYT NFJ ni double visor. Maksudnya kat dalam dia ada satu lagi layer yang kita boleh buka untuk kita ride waktu yang panas lah. So korang boleh nampak ada sun visor kat dalam. Okey, itu saja di bahagian luar aku rasa. Alright, kemudian kita pergi ke bahagian dalam. Okey, kita cerita pasal dia punya cheek pad ni. Okey, saiz yang ada dengan aku adalah saiz M. So cheek pad dia adalah sedikit tebal. Okey, and then kelebihan dia ataupun improvement daripada KYT Venom ataupun Hellcat sebelum ni, dia punya cheek pad ni dia 3D contour tau. So kat atas ni dia nipis, and then kat bawah ni baru dia tebal. So di sini nipis, kat bawah baru tebal. Okey, so kelebihan dia adalah bila orang macam aku ni ride memang kena pakai spek mata. So bila kita masukkan helmet kita dalam kepala, and then kita boleh terus lock in kita punya spek mata dengan lancar, tak ada masalah. So tak terganggu. Okey, tu antara kelebihan. Kat sini pun dia ada tulis tagging warna merah ni, dia tulis wearable glasses, maksudnya dia friendly dengan orang yang pakai glass lah. Okey, tu bahagian cheek pad. So cheek pad ni cheek pad yang boleh kata lembut, tapi dia firm lah, bukan terlalu lembut, dia firm. Kemudian dia boleh detachable, kalau korang nak basuh ataupun dah lama tak basuh, korang nak try basuh, boleh cabut dan basuh. Kemudian bahagian atas ni pun dia boleh cabut juga dan basuh. Okey. Kemudian dia punya chain strap macam biasa, chain strap KYT semua double D. So double D ni kalau ikutkan spek standard antara the highest safety untuk chain strap lah. Okey. So cara dia macam biasalah, masuk dekat dua-dua double D ring ni, kemudian keluar and then masuk balik dekat salah satu daripada dia. Okey, kemudian kita boleh lock. Okey, lock. Alright. Okey, tadi aku sebut pasal ventilation kat luar ni kan. So ada dua ventilation intake kat sini. So kita nak tengok dekat bahagian dalam tu sebenarnya dekat mana dia punya ventilation tu. Kalau aku tak tahu, aku tak sure korang boleh tengok dengan jelas ataupun tak. So dekat sini ada hole ataupun ventilation hole yang akan keluarkan udara yang sejuk. And then dia ada channel kat sini. Okey, ni channel dia. So channel ni akan bawa udara daripada sini ke belakang dan keluar ikut sini. Okey, tu secara prinsipal dia lah. So sebab tu bila udara masuk ikut sini, okey, dekat ventilation yang intake tadi tu, so dia akan lalu ke channel ni and then dia keluar dekat hole yang belakang. So hole yang kat belakang tu akan keluarkan udara yang panas kat belakang ni lah. So dari segi ventilation, helmet ni aku dah pakai untuk short and long ride. So both condition alhamdulillah sejuk dan selesa. Okey, itu kelebihan. Aku rasa aku dah sentuh semua. Okey, material dia adalah termoplastik. So termoplastik ni kebanyakan helmet, even AJV pun pakai termoplastik. Kemudian dekat bahagian dalam dia, bahagian yang pegang kita punya tengkorak kepala ni adalah EPS ataupun expanded polystyrene. So expanded polystyrene ni orang kata reinforced polystyrene lah, yang dia abrasion resistant ataupun impact resistant terhadap kita punya kepala. Okey, itu bahagian helmet ni secara keseluruhan. Okey, so macam aku cakap tadi, ada satu sahaja kekurangan yang ada dengan KYT NFJ ni, dan aku harap untuk keluaran model KYT yang lain, KYT boleh improve apa kelemahan yang aku akan cerita ni. Okey, kelemahan dia adalah noise level dia sangat-sangat tinggi sebenarnya. So bila aku pakai tu, aku try to figure out kat mana datangnya noise level yang tinggi ni. So dia sebenarnya adalah berasal daripada ruang yang ada antara shell ni dengan padding ataupun chip pad yang ada kat sini. So disebabkan chip pad ni dia removable, so dia ada ruang yang ketara, so udara boleh masuk ikut sini. Kemudian dari segi structure EPS yang ada kat dalam ni pula, kemungkinan masa dia design tu, so ada a few compartment ataupun a few layers untuk letak dalam untuk EPS tu sendiri. So dekat
dekat bahagian tepi ni, yang paling dekat dengan bahagian telinga ni, dia ada satu gap. So macam ada dua kepingan EPS lah. So in between tu ada gap. So gap tu yang menyebabkan angin tu terus masuk ke dalam telinga. So bila kita ride dalam whatever condition, slow ataupun laju, memang angin tu akan masuk. So itu pengalaman aku dengan KYT NFJ ni. Aku tak tahu rider yang lain macam mana. Kemungkinan tak ada masalah yang sama macam aku lah. Tapi itu masalah yang aku hadapi. So apa cara untuk aku mengatasi masalah tu adalah aku ambil pendekatan yang sedikit orang kata radikal lah. So kalau korang tengok sendiri dekat tepi ni, dia ada, dah nampak macam ada sedikit kotoran kan, ada warna putih ni. So apa sebenarnya aku letak adalah, aku letak ni sealant ni, yang orang construction rumah selalu guna lah untuk seal in between kaca ataupun kayu ataupun in between tiles. So aku beli benda ni, and then aku masukkan lah kat dalam ni. So aku masukkan kat dalam ni. Cuma kekurangan dia pula adalah ni antara benda aku kena terima lah lepas aku buat modification ni. So chip pad aku ni aku tak boleh nak keluarkan dan aku tak boleh nak basuh. So tu kekurangan yang ada lah. So tak apa, at least bila aku ride taklah bising. Sebab kita ride, untuk contoh macam kita ride pergi office, kemungkinan kita tak pakai earplug ataupun earphone kan. So kalau setiap kali nak ride nak pakai earplug, so jadi macam trouble pula untuk kita. So itu setakat ni untuk KYT NFJ. So banyak kelebihan dia, cuma ada satu saja kekurangan dia, iaitu noise level dia adalah sangat tinggi pada aku. So kalau korang rasa review ataupun perkongsian helmet KYT NFJ ni berguna untuk korang, sudi-sudi untuk korang tekan button like dan juga untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan cuba untuk cerita apa-apa saja, unboxing, review helmet, review bag dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.